الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat juga sama-sama kita berada di dalam surau ini pada malam ini. Namun begitu, mohon maaf atas kelewatan saya, tidak dapat hadir pada mengikut dan tak sempatlah nak menunaikan solat maghrib di sini. Jadi solat solat sendiri je kat belakang sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi kupasan kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi yang kita telah berpindah daripada kitab bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Telah tamat perbincangan. Kita telah dalam pertemuan yang lepas kita telah mulakan satu kitab yang baru, kitab kecil yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi. Kecil tetapi sangat bermanfaatlah saya kira, iaitu sebuah kitab yang beliau namakan Al-Wasatiyah fil Islam, kesederhanaan dalam Islam. Jadi kitab ni dia bincang apa? Dia bincang nak memahamkan kepada kita makna sederhana yang dikehendaki oleh Islam tu apa. Nak sederhana Islam ni macam mana? Dia ada satu kata-kata, Islam ni sifat dia sederhana. Tapi kata sederhana ni kalau tak kena cara, boleh difahami dengan cara yang tak betul. Boleh difahami dengan cara mengambil mudah terhadap agama sebab dia sederhana. Lalu orang pun akan gunakan untuk kalau dengan tidak berpanduan tak ada panduan makna sederhana Islam tu, maka orang akan boleh guna dia untuk nak ikut selera dia dalam beragama. Oh, Islam ni sederhana. Tak, memang Islam soroh, tapi Islam sederhana, tak payah buat benda ni pun tak apa. Yang wajib pun dia tak berapa nak buat sebab Islam ni sederhana je. Dia salah guna terma yang menarik, yang ramai orang nak guna, yang ramai orang nak menisbahkan aliran dia adalah aliran yang sederhana. Ramai orang nak gunakan, nak mengaitkan yang apa yang dia buat itu adalah sederhana. Dari aliran-aliran agama, aliran politik pun nak guna perkataan ni sebab dia lunak. Bila orang dengar tu, oh sederhana ni kan bagus. Tetapi hakikat sebenarnya, kata Dr. Yusuf Qardawi tulis kitab ni untuk memberikan penerangan makna Islam yang sederhana tu mengikut neraca Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak dia dipergunakan. Kalau pun ada orang pergunakan kalimah tu, kita dapat balik semula kepada asal. Kita dapat tahu yang mana mana orang yang menggunakan kalimah tu. Orang yang mengambil kalimah tu tidak kena pada tempatnya, kita tahulah. Kita akan tahu bila kita faham yang mengikut neraca Al-Quran. Mengikut neraca Al-Quran dengan sunnah. Maka itulah tujuannya, supaya kesederhanaan ini difahami dengan baik oleh masyarakat Islam, dapat beramal dengan betul dengan Islam dan melihat sederhana dengan kacamata yang sebenar, mengikut kacamata yang sebenar. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah kita telah bincangkan muqaddimah Dr. Yusuf Qardawi tulis kitab ni. Dia kata dalam muqaddimah kitab yang beliau tulis ni ada dua perkara yang diambil perhatian yang besar. Yang pertama, al-qulu. Dalam nak bincangkan makna sederhana ni, dia bagi dulu
perkataan-perkataan yang bertentangan dengan sederhana. Sederhana bertentangan dengannya ialah melampau. Nah, atau dengan istilah bahasa Arabnya dipanggil al-ghulu. Al-ghulu, ghain lam waw, ghulu. Ghulu ni melampau ataupun berlebih-lebihan lah, over dalam sesuatu perkara. Jadi berlebihan tidak mengikut neraca Al-Quran dengan sunnah, maka dia jadi merosakkan kesederhanaan. Kalau orang tu palitkan sesuatu perkara dengan agama sedangkan ia dilakukan dalam keadaan berlebihan, maka ia akan merosakkan agama. Dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sangat jelas. Nabi kata, iyyakum wal ghulu, waspadalah kamu dengan melampau atau berlebih-lebihan. Fa inna halaka man kana qablakum wal ghulu, sesungguhnya telah binasa umat-umat yang terdahulu disebabkan oleh melampau. Apa dia? Binasa umat yang terdahulu ni macam mana? Kita lihat kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam betul dah bawa ajaran dia bersama dengan kitabnya, betul lah. Tapi bila melampau dia, melampau tu berlaku setelah ketiadaan Nabi Isa alaihissalam. Tak ada dah Nabi Isa meninggal dah. Umat yang datang selepas itu, dia menambah-nambah, melampau-lampau dalam beragama selepas selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa alaihissalam, jadi umat dia menambah. Agamawan dia lah duk tambah kena buat benda ni, tambah gini, tambah gini. Tambah yang paling dahsyat ialah mereka menokok tambah pada sanjungan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Menyanjung tu lebih-lebih, sanjung Nabi Isa tu terlebih, sanjung Isa Nabi terlebih, Nabi Isa tu secara berlebihan, sehingga akhirnya mereka mengangkat Nabi Isa tu bukan jadi Nabi dah. Allah suruh anggap dia Nabi, tapi dah terlalu sanjungan tu. Setelah generasi bergenerasi-generasi lah. Benda ni dia tidak berlaku dalam satu masa gitu ya. Dia tokok tambah sikit dalam generasi ni, lepas tu dah 2-3 generasi lagi tambah benda lagi, tambah, akhirnya generasi seterusnya itu Nabi Isa itu Tuhan lah. Ini berdoa melampau, berlebih-lebihan dalam mengangkat. Sebab itu ia akan jadi rosak. Sebab itulah juga Nabi SAW pesan dalam hal ini, dalam soal mengangkat berlebihan, menyanjung ni, Nabi pun pesan sama, suruh break sikit. Kalau kita terlebih, sila break, jangan lebih daripada had dia. Menyanjung Rasulullah adalah disuruh, dicintai, memang disuruh, tetapi jangan sampai lebih keluar daripada tahap kemanusiaan. Nabi kata, Nabi pesan supaya menyanjung itu pada tahap kedudukan seorang manusia saja. Dia seorang Nabi. Al-Quran, dalam Al-Quran berpesan bahawa Nabi itu adalah manusia saja. Dia seperti kamu. Mislukum yuha ilayya. Aku ni seperti kamu saja dari sudut kemanusiaan. Aku sama je. Tapi cuma aku ni diberi wahyu, Nabi kata. Nabi Allah suruh Nabi pesan kepada umat manusia. Ini salah satu contoh daripada isu berlebihan lah, dalam masalah berlebih-lebihan itu berlaku kepada umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Isa alaihissalam. Bila sampai kepada umat Nabi Muhammad pesan juga supaya jangan kamu jadi seperti umat Nabi Isa. Jangan kamu jadi seperti umat Nabi Isa alaihissalam. Apa? Iaitu dia mengangkat Nabi Isa itu berlebih-lebihan lah. Okay? Terdapat hadis-hadisnya lah yang menyebutkan itu. Baik, tuan-tuan, jadi dalam
dalam mukaddimahnya tu dua perkara yang disebut, melampau-lampau dalam berlebihan dalam beragama juga akan jadi rosak, dan satu lagi bertentangan juga dengan sederhana, namanya ialah al-inhilal. Al-inhilal iaitu terlalu tidak terikat, terlalu bebas dan tidak terikat dengan urusan agama, berlebih-lebihan sangat juga. Hak tadi terlalu nak ikat diri kita ni dengan urusan agama, semua benda nak diikat dengan urusan agama, sehingga menjadi sukar dalam hidup. Sebab apa? Ni agama kata, ni agama terlalu ketat sangat. Hak satu lagi pihak pula terlalu juga berlebih-lebihan dalam tak nak terikat dengan agama. Antara contohnya ialah sekularisasi ni. Sekular ni dia tak nak terikat dengan masalah agama. Lalu apa cara orang putih buat bila berlaku sekularisasi di tempat mereka? Mereka asingkan agama, kita jadikan dia duduk dalam gereja saja. Urusan pentadbiran, urusan apa semua ni dalam hal-hal lain jangan masuk campur. Kamu ambil tahu dalam masa dalam gereja saja. Ni dosa pahala dalam pentadbiran, pergi apa semua tu tak ada. Jangan dia ambil kira. Urusan agama, urusan dosa pahala masa ada dalam gereja saja. Tu berlaku pada zaman dia. Jadi dia pun bawa pemikiran itu ke dalam masa dia menjajah, kerana dia rasa kaedah tu berjaya. Dia rasa kaedah tu berjaya mengeluarkan dia daripada dikongkong oleh agama. Kerana sebelum itu orang putih ni dia dikongkong, sejarah dia ialah dikongkong oleh agamawan yang mempergunakan mereka untuk keuntungan. Jadi mereka memperketatkan urusan agama, jadi semua perkara memberi keuntungan kepada agamawan. Nah, akhirnya timbul satu zaman orang tak nak kepada agama. Lalu jadilah sekular, dia asingkan urusan agama dengan urusan lain. Lalu mereka rasa dengan mengasingkan tu boleh berjaya dalam memajukan negara. Sebab tu mereka bawa pemikiran itu dalam pentadbiran apabila mereka menjajah. Jadi tu pun salah juga, tak kena dengan Islam. Sebab apa? Islam tak nak diasingkan langsung terus macam tu. Dia nak kena ada juga dalam perjalanan hidup seseorang, dalam pentadbiran, dalam kekeluargaan, kena ada agama semua. Tetapi agama yang seperti yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana yang itulah yang benar, yang akan membawa kepada kestabilan dalam beragama dan dalam menjalani kehidupan. Dia akan jadi duduk setengah-tengah, tak terlalu membebankan kehidupan manusia, tak terlalu berat sangat tanggungjawab urusan agama, tak terlalu terikat berlebih-lebihan dengan dalam semua perkara. Jadi perjalanan hidup ini boleh diteruskan, kemajuan hidup boleh diteruskan. Dalam masa yang sama, urusan hubungan dengan Allah, urusan kita dalam mengejar kebahagiaan hari akhirat pun dapat diteruskan juga. Yang ni yang dimaksudkan ya, dengan kesederhanaan Islam itu. Baik. Jadi tu dalam pertemuan kita yang lepas lah, yang telah kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Jadi dalam bab yang pertama kita dah masuk juga baru ni. Bab yang pertama maksud kesederhanaan. Apakah maksud sederhana ni? Kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam bab pertama kitabnya ini. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, kita baca sikit. Semenjak dulu lagi kata dia, maknanya dah lama dah dalam dakwah dia telah menerangkan tentang makna wasatiyah, kesederhanaan. Antaranya saya telah terangkan dalam buku saya yang bertajuk Al-Khasa'is Al-Ammah Lil Islam. Dalam kitab tu dia kata dia dah terangkan juga makna Al-Wasatiyah. Dalam buku itu saya menerangkan makna Wasatiyah sebagai salah satu sifat yang paling jelas dalam Islam. Wasatiyah juga sama maksudnya dengan sifat at-tawazun atau seimbang maksudnya. Tawazun maksudnya seimbang, dan sifat i'tidal. Agama ni, Islam ni dia sifat dia i'tidal.
pertengahan. Perasan tak kita ni i'tidal, selepas rokok i'tidal. I'tidal tu apa dia? Pertengahan lah di antara rokok dengan sujud. Kita kena i'tidal dulu. Antara sujud dengan sujud satu lagi kita i'tidal dulu kan. I'tidal. Maksud i'tidal tu di pertengahan. Jadi kata dia wasatiyah ni dia samalah dengan maksud at-tawazun, iaitu seimbang. Islam suatu agama yang sifat dia seimbang. Islam suatu agama yang sifat dia berada di pertengahan. Dah seimbang, pertengahan ni, pertengahan dengan apa? Seimbang antara apa? Mestilah kalau duduk tengah mesti ada kiri dan kanan dia lah. Kalau lah pertengahan mestilah ada di sebelah kanan dia, ada sebelah kiri dia. Belah kanan, belah kiri dia ni apa dia? Jadi pertengahan di antara apa? Seimbang di antara apa? Jadi seimbang kata dia maksudnya tidak berlebih-lebihan di antara dua perkara yang sering bertembung semasa hidup di dunia. Semasa di alam dunia ni, manusia ni dia ada pertembungan di antara dua perkara. Dan pertembungan tu bukan satu dua benda, banyak oleh dia. Kita akan bertembung antara ketuhanan dengan kemanusiaan. Ketuhanan, tuntutan ketuhanan dan tuntutan kemanusiaan. Faham tak? Tuntutan ketuhanan ialah Allah memerintahkan kita, mengarahkan kepada kita, memerintahkan kepada kita buat sesuatu. Arahkan kita sembahyang contohnya, arahkan kita puasa, arahkan kita, tuntutan Allah kepada kita dalam melakukan sesuatu. Dalam masa yang sama kita ni ada tuntutan kemanusiaan. Tuntutan kemanusiaan ni kita ada penat, kita ada mengantuk, kita ada malas, kita ada banyak benda-benda yang kemanusiaan kan. Jemu. Jadi agama ni, Islam ni, antara tuntutan ketuhanan dengan kemanusiaan yang ada pada kita ni, Islam duduk kat mana? Islam duduk tengah-tengah. Iaitu apabila Allah memerintahkan kepada kita buat sesuatu perkara, dia tidak akan mengabaikan bahawa manusia ni dia ada sifat kemanusiaan dia. Maka tuntutan Allah supaya kita manusia ni buat sesuatu, dia akan ambil kira kemampuan manusia. Kerana manusia ni dia ada kemanusiaan dia, sifat manusia dia sendiri. Dia ada lemah-lemah dia tu, kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia tu yang perlu ditangani sama. Jadi apabila Allah memerintahkan kepada manusia, ia tidak akan sampai ke tahap melanggar kemanusiaan manusia. Tengok bila Allah perintahkan kepada kita ibadat solat. Ibadat solat tu tuntutan ketuhanan kepada kita. Ibadat solat tu sifat dia macam mana? Ringan, tidak terlalu lama. Nah, dia bersifat anjal, ada waktu sembahyang daripada waktu sekarang ke waktu sekarang, sekian-sekian masa kepada waktu sekian. Sebab apa? Manusia ada orang tak sempat nak sembahyang masa ni, tapi ada tempoh dia lah. Sebab apa? Manusia atas dunia dia sibuk. Manusia ni atas dunia dia ada duduk dalam perjalanan, ada orang dia begini, ada orang dia begini, macam-macam. Jadi tempoh untuk satu-satu ibadat yang dia suruh tu, dia suruh kita buat, tapi dalam masa yang sama dia ambil kira kemanusiaan manusia. Ini Islam, dia suruh satu-satu benda tu dengan ambil kira tahap kemanusiaan. Itu dalam contoh bab solat, kan? Jadi solat tu sifat dia ada yang terbaik dalam melakukan ibadah solat ialah berjemaah pada awal waktu di masjid. Tapi kalau dah tak boleh kerana ada urusan, kerana tak sempat, kerana begitu-begini, dia boleh anjal, boleh lewat sikit, dia boleh lewat lagi. Dia boleh, sebab apa? Kerana dia tak, kerana tu tadi lah kemanusiaan tu tadi. Jadi boleh juga, tapi yang paling bagus ialah di berjamaah di masjid dan di surau. Tapi oleh kerana manusia ni ada sebahagiannya dia tak mampu nak buat itu pada hari itu.
pada waktu-waktu tertentu. Ini yang dipanggil kemanusiaan. Jadi unsur kemanusiaan. Jadi dibenarkan untuk solat bersendirian. Nah, tapi bukan selalulah. Nah, jadi bukan menjadi rutin hari kepada dia. Ketika dia tak sempat, ketika dia tak berapa sehat, ketika dia gini, ketika dia begini. Nampaklah ada nilai kemanusiaan yang dipertimbangkan dalam syariat Islam. Itu dalam bab solat baru. Nah, apabila manusia ni pula pergi bermusafir, lalu Allah pertimbangkan manusia ni bila bermusafir dia akan penat, dia akan ada bersusah payah, tak sama macam dia duduk di rumah. Lalu Allah jadikan dia bersifat lebih ringan daripada biasa. Dalam bentuk bolehlah jamak antara zuhur dengan asar, dia boleh jamak. Nah, sudahlah boleh jamak, dia boleh diringankan lagi dengan qasar, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Sekali berhenti saja terus boleh semayang dua-dua terus. Sebab apa ni? Sebab dia musafir. Dia masa tu dia akan penat, dia akan banyak urusan, dia tidak seperti dia duduk di rumah. Nampak tak kemanusiaan yang Allah pertimbangkan itu dalam syariat, dalam menyuruh manusia. Gitu dia yang dimaksudkan syariat Islam ni, dia sederhana ni. Yang ni sini dia maksud sederhana ni. Itu dalam bab semayang lah. Kalau kita pergi kepada dalam bab puasa, sama juga. Bab puasa, Allah perintahkan berpuasa. Puasa ni satu ibadat yang dalam bentuk tak boleh makan. Walaupun ada depan mata, tak boleh makan dan tak boleh minum. Untuk orang yang normal, keadaan dia sehat, tubuh badan dia bagus, dia wajib puasa di bulan Ramadan. Tapi jika hari itu dia sakit, maka awak tak payah puasa sebab awak tak sihat, tak normal keadaan awak. Jika awak bermusafir, awak ada pilihan untuk nak teruskan puasa ataupun tidak. Sebab kemanusiaannya, jika awak musafir, awak akan penat awak akan penat awak dalam melaksanakan urusan agama tu akan melampau, jadi berlebihan. Tak nak dia jadi terlalu beban yang besar. Maka kalau awak nak berminat untuk tidak berpuasa, dibenarkan, tak berdosa pada hari itu sebab musafir. Nampak situ. Oh, kami musafir dengan kereta, tak ada penat apa? Ya, tapi penat, mengantuk, berbahaya dalam perjalanan, boleh berbuka sebab supaya dengan dengan makan kacang hilangkan mengantuk. Orang duduk lampak, kenyang, bawa kereta bukan payah. Padahal mengantuk tu bahaya. Boleh aksiden, bahaya ke diri dia, bahaya keluarga dia, bahaya kepada orang lain. Jadi nampak Islam ni, sungguh dia punya pertimbangan dia terhadap manusia tu dalam mewajibkan. Cuba kita tengok kepada bentuk-bentuk azab yang dikenakan kepada orang yang tidak berpuasa dengan secara sengaja di bulan Ramadan. Teruk azabnya. Sehingga ada dalam satu hadis kata, orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan secara sengaja tanpa sebab ni, dia ganti seumur hidup pun dia tak terganti. Maknanya dahsyatnya. Tapi bila orang tu kerana dia sakit, bila kerana dia musafir, tak ada apa-apa pula dia bertinggal. Bahkan disuruh pula, digalakkan pula untuk tinggal. Nampaknya apa? Itulah tahap keinsanan, kemanusiaan yang tinggi di dalam mensyariatkan sesuatu. Kerana manusia ni dia berdepan dengan masalah itu. Dia ada ciri kemanusiaannya. Dia tak akan jadi orang bertakwa, dia akan jadi tak mengantuk bawa kereta walaupun dia puasa. Tak ada, sama je. Orang bertakwa kau, orang tak bertakwa, kata mari mengantuk, dia sama lah. Sebab tu dia bagi, dia tak ada kata tak payahlah tinggal puasa, orang bertakwa ni dia tak mengantuk. Tak ada, sama lah. Terutama bila dah makin berumur makin mengantuk. Dah masuk 40, dulu masa umur 20 bawa kereta, duduk di Terengganu pukul 9 malam baru terlintas nak pergi KL. Boleh start kereta pergi. Sekarang orang ajak pukul 4 petang, mana pergi KL?
tak boleh. Ni pukul 4 dah ni, kita nak sampai pukul apa? Dulu pukul 9 malam orang ajak. Boleh pergi. Sampai 5 pagi, relax. Sampai berhenti kedai mamak dulu makan-makan. Pukul 5 pagi, sembahyang subuh, terus buat urusan. Terus buat urusan, relax. Masa tu umur 20, 25 boleh lah. Tapi masa dah mari 40, mari masuk 50. Nak kena setting masa tu. Seminggu sebelum nak pergi tu kena rancang tau. Baik, tu masa tu. Baik, tuan-tuan, jadi tuntutan ketuhanan dan kemanusiaan Allah jadikan dia, apabila Allah menuntut kepada manusia melakukan sesuatu, Allah letakkan supaya manusia biar jadi mampu buat dan berada pada tahap tidak menjadi beban yang besar kepada manusia. Dalam masa yang sama dia bukanlah sampai tak ada beban langsung. Bukan sampai tak ada beban langsung. Puasa dia jadi ada beban juga. Dahaga juga, perut juga tekak kita ni. Rasa juga perut lapar, tengok makanan petang-petang tu sampai beliau di mata jugalah. Sampai penuh benda plastik lah juga menyebabkan kita jadi rasa lapar. Maknanya ada jugalah beban, tetapi tidaklah sampai teruk sangat. Itu dari sudut puasa. Sudut lain lagi banyak lagi lah. Dari sudut ibadat haji tuan-tuan, lagilah nampaknya. Dalam ayat suruh buat ibadat haji tu langsung Allah letakkan dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi walillahi 'alan nas, Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada manusia melaksanakan ibadat haji di Baitillah. Allah memfardukan ke atas manusia melaksanakan ibadat haji di Baitillah man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat tu juga Allah letakkan bagi siapa yang mampu untuk sampai kepadanya tu, untuk sampai ke Mekah. Bagi yang mampu. Maknanya bagi yang tak mampu tak payah. Tak mampu bukan salah dia, maksudnya bukan tak payah, bukan salah awak. Mati sebelum mampu tak ada masalah. Nak pergi, tapi bila kena test kencing manis, tak lepas. Jadi 8 apa? 8 gula tu. Bacaan gula 8 kan ke atas dia tak bagi. Sekarang adakah kita kena lawan sampai kita boleh pergi? Tak. Kita tak payah lawan pemerintah lah. Kita tak boleh pergi kerana tu dipanggil tak ada kemampuan untuk pergi. Kita dari sudut yang usaha kita boleh buat, cuba menurunkan, tak, cuba bersenam, cuba lepas tu lah untuk tahun depan pula. Sebab apa? Kerajaan yang menentukan, bukan kerajaan kita, kerajaan Saudi mensyaratkan kena tak boleh lebih daripada 8. Tak boleh 8 ke atas, tak boleh. Kita nak pergi ni masuk dalam negara orang, kita ada undang-undang, jadi kita tak boleh main langgar gitu. Jadi tak pergi kita tu bukan kerana tidak taat kepada Allah, tak pergi kita kerana tak ada kemampuan untuk pergi. Jadi usaha lagi dalam bentuk meninggalkan makan benda manis lah, makan ubat lah, makan, carilah jalan supaya dia kurang untuk tahun depan supaya kita boleh pergi. Andai kata tak dapat juga, kena cuba tahun depan lagi. Dia begitu. Itulah kata sudah saya mati ni kafir dah lah. Sebab apa? Tak pergi buat haji kan? Ada duit tapi tak pergi buat haji. Ada duit belum tentu mampu dari sudut lain. Dari sudut kesihatan tak mampu, tak boleh. Pemerintah sekat. Ada orang tak mampu dari sudut RM1. Ada orang tak mampu dari sudut tak boleh nak tinggalkan anak-anak yang masih kecil. Dia cukup duit awal dah. Anak pula duk tengah kecil lagi, memerlukan kasih sayang dia, memerlukan apa, tak boleh lagi tahun ni. Dah tak buat haji, panggil dah. Tu dipanggil, tak apa, ini tuntutan kemanusiaan awak. Yang masih lagi awak tak mampu untuk nak pergi tahun ni. Itu yang menyebabkan jadi Islam ni memfardukan sesuatu, tetapi dalam masa yang sama dia melihat tuntutan kemanusiaan dia. Dia boleh, maknanya dia tak ada lah sembrono. Bila ni fardu, bila orang panggil awak kena pergi. Tinggal anak kecil ya, tinggal. Awak tak ada duit, itu awak punya pasal, awak kena cari juga. Macam mana? Tak, bukan begitulah maknanya keadaan. Islam sangat sederhana dalam masalah ni.
Dia mewajibkan, dalam masa yang sama tuntutan kemanusiaan perlu dipenuhi. Baik, tuan-tuan. Kemudian kita juga berada di pertengahan di antara tuntutan kerohanian dan tuntutan kebendaan. Kita ni ada tuntutan kerohanian. Allah perintahkan kepada kita supaya beribadat, melakukan sesuatu, melakukan ibadat-ibadat yang Allah perintahkan. Dalam masa yang sama, kita juga di dunia ni ada tuntutan kebendaan. Tuntutan kebendaan ni maknanya keperluan untuk hidup. Manusia ni ada keperluan hidup. Dia perlu bekerja, dia perlu cari rezeki bagi cukup. Dia perlu untuk keluar daripada kemiskinan. Dalam masa yang sama Allah suruh dia buat satu ibadat, Allah suruh buat perkara-perkara amal soleh apa semua. Jadi macam mana ni? Jadi sekali lagi Islam datang ni dalam bentuk tuntutan kerohanian kena buat, tetapi tidaklah menyebabkan manusia perlu mengabaikan tuntutan kebendaan yang ada semasa di dunia, yang diperlukan di dunia. Jadi dia kena cari rezeki. Dalam masa yang sama dia tak bolehlah sampai cari rezeki sehingga tinggal sembahyang. Dia kena cari rezeki, tapi tidaklah sampai ke tahap melanggar perintah Allah, ambil rasuah, berjudi apa semua, tak boleh. Tuntutan kebendaan tu awak kena ambil, tetapi tak boleh sampai melanggar tuntutan kerohanian daripada Allah. Tuntutan kerohanian daripada Allah yang Allah perintahkan kepada kita, dia suruh kita buat, tapi taklah sampai ke tahap kita tak sempat nak buat tuntutan kebendaan di dunia. Nampak situ? Jadi dia seimbang sekali lagi. Yang ni dipanggil seimbang. Bila Islam datang, orang kita ni dia suruh solat. Contohnya kita ni, Allah, saya nak pergi kerja pukul 6, nak pergi kerja. Dalam masa yang sama ada solat subuh. Jadi beban tak Islam? Islam tak apa. Awak pergi dulu dalam perjalanan, tahu pergi dulu. Pergi ke kerja dulu. Pukul 6, pukul ni pukul 5.57 lebih kurang sekarang ni. Okey, awak sebelum subuh tu awak bertolak dulu. Sampai tengah jalan mana-mana bayanglah. Sempat masuk isyak subuh pukul 6 suku ke, berhenti kat stesen minyak mana-mana, sembahyang sekejap. Sedia pergi tu dalam keadaan ada sembahyang dah. Berhenti sekejap sembahyang. Lepas tu sambung balik perjalanan ke tempat kerja. Sampai kerja lewat, awak kena marah pula. Jadi takkan tak payah sembahyang. Itu tuntutan kebendaan saja yang kita penuhi. Kerana nak dapat pangkat, kerana nak dapat gaji, kerana nak apa semua, kita tinggal. Kalau sembahyang tak payah kalau macam ni. Tak boleh, dia tak jadi. Ataupun payah-payah sangat berhenti kerja lah, kita duduk sembahyang sudahlah. Tak boleh juga. Sebab apa? Awak akan jadi susah dengan kehidupan dunia. Awak kena buat macam mana? Awak kena duduk tengah-tengah itu. Tidaklah kata suruh pergi sembahyang tu kena tunggu sebelum orang azan dulu. Tak ada. Dah kalau awak keadaan kita ni, orang hari ini tuntutannya nak kena pergi bekerja cari rezeki kecukupan dunia, dalam masa yang sama nak melaksanakan tuntutannya kerohanian yang Allah suruh, maka lakukanlah dalam bentuk yang ringan, yang ringkas. Apa tu sembahyang isyak, sembahyang subuh, kita kena meraihkan orang yang nak pergi kerja. Tak betul tu dalam Islam tu. Maknanya yang betul tu, raihkan orang nak pergi kerja ni, tak terlalu baca panjang sangat sembahyang subuh sekarang. Sebab apa? Orang ada dia berhenti kerana dia nak sembahyang berjemaah juga. Lalu kita raihkan, pendekkan sedikit. Kita tak tunggu terlalu lama sangat. Ada kan sembahyang subuh kan biasanya orang tunggu lama. Hari bekerja kita tak tunggu lama sangat. Tunggu 10 minit sudahlah. Sebab apa? Sebab supaya orang lain yang nak pergi bekerja ni dia tak terasa Allah lamanya. Sembahyang tu jangan terlalu panjang sangat untuk subuh hari-hari yang bekerja. Sebab apa? Sebab kita kena raih orang yang berhenti-berhenti kerana nak pergi sembahyang. Mereka nak pergi jauh, mereka banyak urusan. Ini Islam. Jadi agama itu mampu diaplikasi dalam keadaan kita sibuk, dalam kita kepayahan
antara urusan dunia dengan urusan kerohanian ni, ia mampu dilaksanakan juga. Paling-paling tak boleh juga orang tu, dia tak boleh nak ejah dah, nak pergi sembahyang jemaah, dia terpaksa sembahyang sendiri, dia berhenti di masjid pukul 6.30 sekarang. Tak apalah, nak buat macam mana juga, dah tak mampu dah. Tak boleh nak ejah dah. Nah, tapi dunia dia dengan akhirat dia, urusan akhirat dia, urusan kerohanian dia dengan urusan kebendaan dia terabai, tidak terabai. Ini masih lagi ada. Nah, dan Islam bersifat fleksibel dalam masalah itu. Dia tidak kata tak payah sembahyang ke, kena berhenti kerja ke, semua tak ada. Baik, di situ unsur pertengahan yang dimaksudkan, kerohanian, di antara kerohanian dan kebendaan. Ada juga seterusnya, Islam ni satu agama yang berada di tengah-tengah antara ukhrawi dengan duniawi. Lebih kurang samalah contohnya tadi, urusan-urusan keakhiratan dan perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Bersifat keduniaan ni benda yang bersifat kemewahan, benda yang cantik, benda-benda yang melibatkan keseronokan dunia, bertembung dengan perkara-perkara yang bersifat ukhrawi. Ukhrawi, kita ada perkara yang melibatkan akhirat. Ukhrawi kan, melibatkan akhirat, dosa, pahala, syurga, neraka, semua ni. Jadi nak dipenuhkan urusan ukhrawi sahaja ke dengan meninggalkan dunia, atau kita perlu meninggalkan urusan akhirat lalu kita ambil yang dunia saja? Oh, tak boleh. Yang Islam dia tidak macam tu. Kesederhanaan dalam Islam, dia meraihkan urusan keduniaan yang manusia perlu, yang manusia hajati, dalam masa yang sama urusan ukhrawinya pun tidak terabai. Contoh dia, seorang yang ada duit lah, kita kata, seorang yang ada duit, dia nak guna duit untuk diri dia, keluarga dia, kemudian dia juga ada tuntutan supaya melakukan sedekah. Adakah dengan ada contohnya sebanyak ni, dia duit dia ada ni, dia nak sedekah semua? Gerbung habis dia sedekah. Lepas tu dia tak tinggal untuk anak dia, keperluan dia bulan tu untuk anak-anak dia apa semua habis. Tak apa, kita nak dapat akhirat, kita sedekah lah pun habis. Betul lah kita? Tak betul. Betul kita nak akhirat, tetapi kita kena tahu yang kita ni ada tuntutan keduniaan. Dunia ni menghambat kita juga dalam masa yang sama. Jadi jika kita ada harta, ambillah sebahagian yang rasa kita macam tak terjejah kehidupan kita, yang boleh kita infakkan untuk dapat ganjaran pahala juga sebagaimana tuntutan yang disuruh oleh agama. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak mengabaikan keduniaan, keselesaan hidup dunia kita ni. Jadi gunakan untuk dunia juga, dan sedikit untuk kemewahan ke, untuk keseronokan dunia kita ke, kena ada juga. Sebab itu jadi orang Islam ni, dia boleh berseronok, dalam masa yang sama dia menginfak, dia menyumbang untuk ke akhirat. Baik, kita bagi laluan untuk azan insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب والصلاة القائمة على محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit saja lagi. Saya tengok jam depan lah panduan kita. Habis untuk waktu iqamah saya akan berhentilah insya-Allah. Jadi tuntutan kita ni sering bertentangan kan. Dia ada benda yang bertentangan kat dunia ni. Jadi tuntutan keakhiratan ukhrawi dengan duniawi ni selalunya bertentangan lah. Kita dalam bab harta contoh tadi, kita nak guna untuk kita, untuk keseronokan kita, kadang untuk kemewahan kita. Tapi dalam masa yang sama dituntut dengan harta itu untuk ukhrawi, untuk keakhiratan. Jadi macam mana nak dipenuhi? Untuk dunia ke nak penuhi ukhrawi? Dalam Islam datang ni dia perintahkan, tapi suruh penuhi untuk keduniaan pun boleh. Untuk keseronokan kita pun kita kena bagi. Keseronokan keluarga kita, kebahagiaan, kemewahan ke sedikit. Tapi dalam masa yang sama tuntutan ukhrawi tidak diabaikan. Sebab itu contohnya di dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah berfirman tentang ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang bertakwa itu ialah wa mimma, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkannya. Allah tidak menyifatkan orang yang bertakwa itu ialah orang yang menginfakkan keseluruhan hartanya. Dia tak sebut keseluruhan. Wa mimma, dan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Itu ciri orang bertakwa. Sebahagian itu bukan maksud bagi dua. Sebahagian yang dilihat mampu oleh dia. Yang mampu, yang daripada apa yang dia dapat itu, sebahagian yang dia lihat ada kemampuan untuk dia bagi. Selebihnya dia guna untuk diri sendiri, untuk keluarga dia, untuk diberikan sedikit kemewahan, untuk keseronokan, untuk berjalan ke, untuk melancong ke, untuk nak makan secara lebih sikit ke, nak makan benda yang berbeza sedikit daripada biasa, itu dipanggil kemewahan. Untuk nak naik kenderaan yang lebih bagus ke, itu tak ada hal. Sebab apa? Inilah dipanggil tuntutan itu. Tuntutan yang bertentangan kita kata. Tapi bila orang yang menghulu, contohnya hulu dalam memahami agama, dia kata tak payah gunalah untuk kita. Infakkan semua sekali. Jangan guna langsung untuk kita. Dia akan jadi tak balance.
Maka kita hidup dalam kefakiran contohnya, kena hidup dalam miskin. Tak jadi ya, tak kena. Baik. Jadi Islam datang tu dengan menyelesaikan kepada kita di antara perkara-perkara yang bertentangan dalam agama ni, dalam urusan dua perkara yang sering bertentangan kepada manusia ni. Syariat Islam datang tu di tengah-tengah. Sebab tu kita kata Islam ni satu agama yang wasatiyah. Antara perkara seterusnya ya, satu lagi yang yang boleh kita lihat ialah perkara yang sering bertentangan ialah antara wahyu dan akal. Wahyu, akal. Nah, wahyu ni perintah Allah, larangan daripada Allah melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, akal manusia bertentangan dengan kehendak itu, tak memiliki pertentangan dengan apa yang diperintahkan. Macam mana solusi dia, jalan penyelesaian. Jadi Islam datang ni wahyu yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada kita ni, sifat dia menjaga semua akal manusia. Dalam masa yang sama, suruhan dan perintah Allah itu tidak bersifat berlebih-lebihan. Contohnya kita lihat kepada wahyu. Dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia menggunakan akal. Manusia diperintah untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Afala yanzurun, tidakkah mereka itu melihat? Semua ayat nak suruh menggunakan akal kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka tu manusia melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Ni dalam bab nak suruh percaya kepada Allah pun suruh akal, suruh guna akal. Nak suruh percaya yang alam ni ada Tuhan. Masa zaman manusia tak percaya adanya Allah, Allah suruh guna akal untuk nak cari Tuhan. Dengan cara suruh guna akal tu, kamu tengok pada benda, tengok pada unta tu, macam mana ia diciptakan. Nampak? Wa ilas sama, dan tengok pada langit tu, kaifa rufi'at, bagaimana ia ditinggikan. Suruh menggunakan akal, berfikir dan mengkajilah maksudnya. Berfikir, mengkaji. Kalaulah kata dunia alam yang kita duduk ni tak ada Tuhan, macam mana nak jadi seekor unta ni? Macam mana dia boleh terjadi dengan sendirinya? Sebab pada seekor unta itu ada berbagai-bagai perkara yang menyebabkan dia boleh duduk di tempat yang ekstrim, panas itu. Tengok tapak kaki dia sesuai dengan tempat dia nak duduk. Tanah yang jereluh masuk ke dalam. Lalu kaki unta ni memang sesuai, sebab dia semakin berat semakin terbuka kaki dia, baru sesuai. Makin dia berpijak makin terbuka kaki dia, supaya melebar dan tidak tenggelam masuk. Kenapa kulit dia terlalu tebal? Duduk tengah panas. Panas dia bukan macam panas kita. Kenapa bulu mata dia panjang sangat? Sebab dia nak duduk di padang yang berpasir, seterbelaku ribut pasir. Dia boleh tutup mata dia tu supaya tak masuk pasir. Kenapa dia tinggi sangat? Supaya perut dia tu tak kena panas, membahang daripada bawah. Kalau tidak, sistem pencernaan dia akan rosak. Kenapa dia satu binatang yang sekali minum air dia banyak? Kerana dia duduk di tempat yang susah nak jumpai. Sekali dia minum 4-5 galen. Memang sulit sampai sebulan pun. Kalau dah habis pun minuman dia yang dia simpan tu, lemak yang ada di atas bonggol dia tu akan mencair. Dia akan ditukar ke jadi air. Subhanallah, ciptaan Allah. Jadi Allah Akbar. Takkanlah ni penggunaan akal di situ dalam, memang betul lah. Unta ni dia tidak jadi sendiri, ada yang buat ni, ada yang buat kan. Situlah yang nak dimaksudkan penggunaan akal ni tadi. Jadi wahyu dan akal Allah perintahkan kepada kita dalam memberitahu sesuatu
dalam masa yang sama akal juga digunakan untuk memahami. Kita tak boleh kita kata nak kata kita dah ada wahyu, campak gilah akal, tak payah guna akal. Kita guna wahyu je ada. Tak. Kita baca Al-Quran nak kena faham. Nak faham Al-Quran tu pun guna akal. Nah, jadi pertentangan antara akal dengan wahyu, bila datang Islam dia kombinasikan kedua-dua perkara tu supaya dua-dua tu memang kena guna. Wahyu memang kena guna, tapi dalam masa yang sama akal tidak boleh diabaikan sebab dia alat untuk memahami. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pada pendengaran manusia dan pada penglihatan manusia serta pada akal manusia, tiap-tiap satu daripadanya akan dipersoalkan oleh Allah di hari akhirat nanti. Manusia ni akan dipersoalkan ni, mata, telinga, dalam menemui kebenaran. Kamu cari tak dulu? Kamu ada dengar tak dulu? Kamu ada tengok tak dulu? Sebab mendengar dan melihat ni adalah alat, pendengaran dan penglihatan ni alat untuk nak mencari maklumat. Manakala akal, al-fuad, yang dalam ayat yang disebutkan tadi, al-fuad tu ialah hati. Hati ditafsirkan sebagai akal. Itu adalah alat menganalisis maklumat yang kita perolehi dengan mata dan telinga tadi. Mata dan telinga mencari maklumat. Akal yang tukang analisis. Sebab tu 3 alat ni Allah persoal di hari akhirat. Jika orang tu tak jumpa kebenaran, dia akan tanya, kamu mata kamu mana dulu? Ada mata tak orang satu? Tak buta? Tak buta Tuhan. Tu macam mana boleh jadi tak jumpa ni? Macam mana kamu tak dengar ke, tak cari maklumat? Macam mana dengan akal kamu? Guna ke tak dulu dalam menerima maklumat itu? Menganalisis ke tak maklumat? Baik, jadi apa kita kata, dunia ni seolah-olah bertentangan dengan antara akal dengan wahyu ni. Dia seolah-olah bertentangan, tetapi hakikatnya dia diraikan kedua-duanya. Memang wajar untuk kedua-duanya adalah mesti digunakan. Baik, ada beberapa perkara lagi yang sering kita lihat bertentangan. Ada 4 lagi perkara yang kita kena tengok pada masa akan datang lah, insya-Allah. Perkara-perkara yang bertentangan yang akan menunjukkan Islam ni mari membawa agama kita ni duduk di pertengahan di antara pertentangan-pertentangan itu. Islam duduk tengah-tengah. Jadi sebab itulah Islam ini dipanggil satu agama yang sifat dia wasatiyah, yang sederhana kerana dia duduk di pertengahan di antara perkara-perkara berikutlah. Bukan sederhana dengan makna bahasa yang kita kata kita buat sederhana-sederhana sudahlah. Islam ni satu agama yang sederhana, jangan buat lebih-lebih, sederhana je. Bukan dengan maksud itu. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung lagi masa akan datang, dan mudah-mudahan kita akan dapat memahami makna kesederhanaan dalam Islam sebagaimana yang telah disebutkan oleh Dr. Yusuf Khadawi dalam kitabnya inilah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.